أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والشكر لله wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Mari kita sama-sama bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengurniakan nikmat-nikmatnya yang zahir dan yang batin, khususnya nikmat iman, nikmat Islam. Mudah-mudahan segala nikmat-nikmat itu sentiasa dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua ini, bahkan ditambah lagi. Dan pada malam ini insya-Allah akan bersambung semula pengajian kitab Al-Hikam yang telah pun terhenti sejak beberapa bulan yang lalu. Jadi pada malam ini kalam hikmat yang ingin dikupas dan dijelaskan ialah kalam hikmat yang ke-218, yaitu kata-kata Syekh Ibn Atha, ربما وردت عليك الأنوار فوجدت القلب محشوا بصور الآثار فارتحلت من حيث نزلت فرغ قلبك من الأغيار تملأه بالمعارف والأسرار. Ada kalanya nur ilahi turun kepadamu, tetapi didapatkan hati masih penuh dengan keduniaan atau hawa nafsu. Maka ia kembali ke tempat yang ia turun daripadanya. Kosongkan hatimu dari segala sesuatu selain dari Allah. Nescaya Allah akan memenuhinya dengan makrifat dan rahsia-rahsia. Baik, apa erti kalam hikmat Syekh Ibn Atha yang ke-218 ini? Baik, pertama sekali secara keseluruhannya kalam hikmat ini, menerusi kalam hikmat ini, Syekh Ibn Atha ingin menjelaskan tentang satu fenomena, satu perkara yang berlaku terutamanya bagi orang yang berusaha nak menyucikan hati dia.
suatu pengalaman, suatu ehwal yang terjadi. Dan keadaan ini selalunya berlaku kepada orang yang sedang berlatih, berusaha untuk membersihkan hati dia, membersihkan jiwanya, meningkatkan imannya, meningkatkan amalnya, membetulkan perjalanan hidupnya, membetulkan akhlaknya tu. Jadi orang yang menempuh perjalanan usaha tu kadang-kadang dia mengalami pengalaman ini, iaitu berkaitan dengan suluhan nur ke dalam hati. Baik, pertama sekali tentang istilah nur, Al-Anwar. Dalam bahasa Arab, Al-Anwar ini dengan makna nur. Dalam bahasa kita, nur ataupun cahaya lah. Tetapi penggunaan perkataan Al-Anwar ni, nur ni, dalam kitab-kitab tasawuf dan juga dalam kitab-kitab yang lain, sebahagian ada kalanya kalau kitab tasawuf ni penggunaan perkataan nur ini digunakan dengan makna yang majazi, bukan makna asal dia tu, makna hakiki dia tu. Nur ini bila sebut cahaya, perkataan cahaya itu maksud cahaya yang kita fahamlah. Cahaya lampu, cahaya matahari, apa saja yang cahaya yang gelap jadi terang. Itu makna asal bagi perkataan nur. Makna asal dia. Tapi makna asal ini kadang-kadang perkataan ini kadang-kadang digunakan dengan makna lain. Orang panggil makna majazi, makna pinjaman saja. Maka dalam kitab-kitab tasawuf, perkataan nur ini bila diguna pakai bukan dengan makna hak asal tu, cahaya, bukan dengan makna cahaya, tapi dengan makna majazi, dengan makna simbolik dia. Baik, apa makna simbolik, makna majazi bagi nur ini? Kita kena tengok kaitan dia. Baik, cahaya zahir ni, cahaya lampu, cahaya matahari, apa fungsi dia? Fungsi dia ni menerangkan apa yang gelap. Hak gelap jadi terang, tu fungsi dia. Hak dak nampak jadi nampak, hak dak terang jadi jelas, bergantung kepada cahaya tu. Gelap gelemak orang panggil. Gelap gelemak dah nampak benda. Ada cahaya sikit nampak bayang-bayang. Jadi hak dah nampak jadi nampak. Hak gelap tak nampak benda, nampak sikit. Bila cahaya ni terang lagi nampak. Mula-mula nampak benda je tapi tak tahu manusia ke binatang ke, tak tahu. Tapi nampaklah benda tu. Cahaya tak cukup, tapi nampak dah sikit. Bila cahaya tu terang lagi, kita boleh cam manusia ke binatang. Kalau terang lagi, boleh cam kalau manusia, siapa orang. Dan kalau terang lagi, bukan siapa, tapi kita kenal dia, kulit dia warna apa, dia pakai baju benda. Itulah fungsi cahaya. Kesimpulannya, cahaya dengan makna zahir ini menjadikan sesuatu yang gelap jadi cerah, yang tak nampak jadi nampak. Maka makna ni, perkataan ini dipinjam dan digunakan untuk menjelaskan sesuatu yang fungsinya lebih kurang, iaitu tentang hidayah, petunjuk. Sebagaimana cahaya tu daripada hak dak nampak jadi nampak, hak gelap jadi cerah, maka hidayah ni seumpama itu. Hati yang dak nampak jadi nampak, hati yang dak kenal jadi kenal, hati yang dak tahu jadi tahu.
Jadi nampak dari sudut hati itu, maka yang menerangkan, yang menjadikan hati manusia boleh nampak tu, maka dinamakan juga dengan nama cahaya. Tapi cahaya dengan makna majazi, bukan makna hakiki dia. Jadi nak beritahu, kalau kita dengar, kita jumpa perkataan-perkataan seperti ini dalam kitab tasawuf terutamanya, maka kita fahamlah makna yang dimaksudkan itu bukan cahaya zahir ini, iaitu cahaya yang maknawi, cahaya majazi, iaitu sesuatu yang fungsinya jadi daripada hak gelap jadi cerah, hak dah nampak jadi nampak, hak dak tahu jadi tahu. Baik. Sekarang tentang nur ini, hidayat Allah Ta'ala ini disebut sebagai nur, sebab dia akan menjadikan hati manusia jadi terang. Hak dak faham jadi faham, hak dak tahu jadi tahu, hak dak perinci jadi terperinci, hak dak kenal jadi kenal. Maka hidayat Allah Ta'ala yang fungsinya menjadikan hati manusia seperti itu tu dinamakan seperti nur, dinamakan nur juga, kerana fungsi sama. Baik, sekarang nur yang merupakan hidayah ni, kalau kita nak tengok secara yang lebih detail sikit lagi untuk memahami konsep ni, perkataan ini, kita akan jumpa dalam ayat Al-Quran. Kita akan temui dia di dalam Al-Quran. Antaranya, Allahu nurus samawati wal ard. Allah itu nur bagi langit dan bumi. Ada makna yang khas lah. Saya tak nak bahas tentang tafsiran ayat ni, tapi kita nak tengok ayat lain sekali, iaitu firman Allah, afaman syarahallahu sadrahu lil Islam fahuwa ala nurin min rabbih. Maka sesiapa yang Allah Ta'ala lapangkan dadanya, buka pintu hati dia tu untuk terima kebenaran agama Islam ni, dapat menerima, dapat mempercayainya, dapat meyakininya, maka disebut orang ini disebut sebagai fahuwa ala nurin min rabbih. Orang ni berada di atas cahaya dari Tuhannya. Jadi dengan erti orang yang dapat cahaya ni, makna mudahnya orang yang dapat menerima keimanan, dapat terima benarnya Islam itu, boleh terima, boleh percaya. Hati dapat menerima, hati dapat mempercayainya. Itu sebahagian daripada makna orang yang dapat nur. Tapi saya kata tadi, nur ini dia banyak tahap dia. Dari segi cerah gelapnya tu. Maka asasnya orang yang dapat nur ini, dia jadi Muslim. Dia rasa benarnya Islam dan boleh percaya kepada agama Islam. Itu asas sekali. Orang yang dapat nur, dia akan jadi macam tu. Dia akan beriman, dia akan jadi orang yang percaya, orang yang berpegang dengan agama Islam ini. Tapi sejauh mana dia memahami, menghayatinya itu tengok sejauh mana nur itu menerangi hati dia. Baik, dalam tasawuf, yang dibahaskan dalam tasawuf, nur ini iaitu nur yang merupakan suatu yang melebihi daripada nurul Islam itu. Baik, kalau seseorang tu menjadi Muslim, dia beriman, dia sudah dapat nur. Setiap Muslim, setiap mukmin, dia sudah menerima nur ini. Tetapi tasawuf dalam kitab hikam ini, dia nak menjelaskan nur tambahan nur, lebih daripada tu lagi. Bukan sekadar Islam, tapi penghayatan dia itu yang lebih perinci. Itu yang nak dibicarakan di dalam kitab tasawuf. Maka nur ini bila masuk ke dalam hati, sedia ada tu adalah nur Islamnya tu. Tapi bila ada nur yang dikurniakan lagi ni, tambahan lagi ni, apa yang akan berlaku pada diri manusia? Apa yang akan terjadi?
Tadi bandingan dengan cahaya, bila ada cahaya sikit tahu ada benda, tapi tak cam orang ke apa benda ke siapa dia tak cam. Bila cahaya banyak lagi, maka demikianlah orang yang Muslim, dia sudah ada cahaya dalam hati dia, nur, yang dengannya dia boleh beriman, boleh percaya, dapat hidayah, yakin, percaya dia kepada Allah, percaya kepada kebenaran agama Islam ini. Tapi yang dibicarakan dalam tasawuf, nur-nur selanjutnya, hal lebih daripada itu, yang akan menjadikan penghayatan agamanya lebih khusyuk lagi. Nur inilah yang dijelaskan oleh Nabi. Apa kata Nabi? Inna nura idza dakhala al-qalba infasakha wa ansharaha. Ini nur yang khusyuk ni, yang dibicarakan dalam tasawuf. Nur inilah. Tapi kita tengok apa fungsi dia ni. Kata Nabi, nur ini, cahaya hidayah ni, sekiranya dia masuk ke dalam hati manusia, menerangi hati manusia, apa yang akan berlaku pada diri manusia? Pertama sekali, infasah. Infasah ni akan terbuang kekaratan dia itu. Penyakit-penyakit dalam hati itu akan terbuang. Penyakit kebencian, permusuhan, hasad dengki, tamak halaba, buruk sangka, khianat, macam-macam. Hak duduk bersarang dalam diri kita ni. Gila dunia, gila pakak, gila nama, itu dan ini, dan macam-macam ni yang ada dalam hati kita ni. Kita kadang-kadang berasa tak ada. Bukan tak ada, tak timbul lagi. Kita ni kadang-kadang berasa tak ada, sebenarnya bukan tak ada, tak timbul. Tak dapat masa dia lagi nak timbul. Jadi kita berasa selesa, tak ada benda. Sahabat Tain tahulah yang tubik buah tu. Kata orang, selagi wayah tu tak pijak, tak timbul sekarang. Pijak wayah, baru dia tubik. Macam terbuang juga. Terbuang. Tak nampak. Cerodok sekarang dia tu. Hanya tubik beratak. Sifat mazmumah pun seperti itu. Hari ni kadang-kadang kita duduk dalam keadaan tidak teruji, kita tak berasa lah. Tak ada irati, tak tembung lagi dengan orang. Berasa tak ada irati lah. Kita tak tembung dengan regu kita lagi, tak bertemu dengan pesaing kita lagi. Bila bertemu baru tahu penyakit tu ada rupanya. Sabang gitu juga, kita duduk seorang rumah, tak mari penyakit tu. Cik duduk dalam masyarakat, ada kedudukan sikit, mula mari penyakit ni timbul tak sekarang. Itu maksudnya. Tapi nur Islam ini, nur yang dimaksudkan dalam tasawuf ni, bila masuk ke dalam hati, infasah, dia akan membuang hak tu, terbuang. Hak ada, hak timbul, hak tak timbul, hak tergelang, hak nepek dalam tu, apa ni, yang berselindung dalam tu, dia akan cabut satu-satu. Itu tanda nur hidayah. Jadi sekarang, kalau kita hari ini Muslim, sudah ada nur, tapi penyakit itu masih ada. Berarti nur yang dimaksudkan atas tasawuf ni belum kita capai. Tapi bukan berarti tidak ada nur langsung. Kerana kita sudah Muslim, sudah mukmin, ada keimanan, ada keislaman, sudah ada sebahagian nurnya. Cuma nur yang dibincang dalam tasawuf ni, dia fungsi lain, tambahan lagi. Nur yang perlu kepada usaha ghalibnya untuk kita dapatkan dia. Perlu sejenis usaha yang khusus untuk mendapatkan ni. Itu fungsi nur dia tu. Jadi kata Nabi, infasakha ni dia akan membuang sifat-sifat buruk yang bersarang dalam hati tu, yang kita sedar, yang tak sedar, jadi terhapus, terbuang satu-satu. Tamak tidak timbul sebab tak ada benda. Dan ada benda. Tak ada benda, tak apa lagi. Sebab tu hari ni jangan kita cakap mudah-mudah sangat. Kita banyak dah kita tengok orang cakap mudah-mudah ni, tangi tak kena ke dia. Tangi kena ke dia, dia lebih daripada orang. Dia lebih daripada orang. Kita tengok banyak dah contoh-contoh. Yang cakap mudah-mudah ni, dia peremeh ke orang mudah-mudah ni, tangi kena ke dia, dia pelihaliang. Dia lebih daripada orang. Sebab semacam sunnatullah, pattern gitu tu, begitulah keadaan ni. Seolahnya macam tu. Jadi kita diajar adab supaya tahu tentang perkara ini dan berjaga-jaga, berpada-pada. Pandai kita ni berpada-pada dalam perkara ini. Kadang-kadang
Kita kata ke orang kebetulan dia tu ada kedudukan, ada kekayaan, mu ni gila dunia, gila dunia, tanya kita miskin, kita akan kata mahu dia mu ni cinta dunia, gila dunia, tamak dunia. Kita tak tahu hakikat sebenarnya ke mana. Apa yang dia gunakan dengan kekayaannya, bagaimana dia dapatkan kekayaannya itu. Dia bersyukur kata tak, kita tak tahu. Kita tengok dia ni kaya. Kita letak selalu, mu ni dah ingat mati, ahli dunia. Tapi tunggu giliran kita pula, ada peluang tengok. Ghalibnya kalau kita ada sikap suka mudah doa lalu mengata orang, ghalibnya kalau kena pada kita, ghalibnya yang kita tengok yang itu lebih berat daripada orang hak dia kata. Ghalibnya. Ini hukum ghalib lah, hukum adab. Tapi contohnya banyak kita tengok hari ni. Contohnya banyak kita tengok hari ni. Orang yang satu ketika dulu sedap nak rembah ke orang, hari ni kita tengok kenal sama seorang. Kita kenal sama seorang hari ni. Sebab itu benda-benda macam ni, benda-benda dalaman ni jangan pandang remeh. Jadi tasawuf mengajar kita untuk baiki yang ini. Mudah-mudahan kita tidak seperti itu. Mudah-mudahan. Jadi nur ini kata Nabi infasah, ia akan membuang kekaratan, sifat-sifat buruk yang besar dalam hatinya akan terhakis, akan terkikis dengan nur hidayah. Intipati bagi nur hidayah ini keyakinan lah. Yakin kepada Allah lah yang memberi rezeki, yang menentukan bahawa orang ni banyak ni dapat, orang ni banyak dapat. Itulah yang menghilangkan tamak, itulah yang menghilangkan hasad. Bila keyakinan tu kuat, timbul teguh, yakin mari nampak je lega, Allah saja yang menentukan. Oh, dia yang memberi banyak, orang ni banyak ni, orang ni banyak ni, dia dapat, orang ni tak dapat. Keyakinan tu timbul molek dalam hati. Itulah yang akan membuang sifat-sifat tamak kita tu. Ada bahagian ku adalah, tak ada sudah lah, nak dapat, mari timbul keyakinan kita kepada takdirnya, kepada penjagaannya. Itulah yang menimbulkan perasaan tawakal kita serah pada dia tu, sebab timbul keyakinan tu ada, timbul dalam hati. Jadi macam mana nak menimbulkan ini? Selama ni tak ada ke dalam hati kita? Sebab apa tak ada? Kita seorang Muslim, kita ada kepercayaan tu, kita ada ilmu tentang perkara tu, tapi tak timbul juga. Inilah nur yang dimaksudkan. Kena cari nur tu sebagai satu tambahan supaya timbul benda tu. Keyakinan yang sedia ada ni, keyakinan kita kepada Allah Ta'ala ni, pada sifat-sifat kesempurnaannya tu, kalau kita mengaji Usuluddin tu, timbulkan dia, hidupkan dia. Itu nak menghidupkan dia tu jalan tasawuf. Nak belajar benda tu Usuluddin orang panggil. Tahu tentang sifat-sifat Allah Ta'ala, tentang af'al perbuatan, tentang zatnya, tentang sifatnya, tentang asma'nya, nama-namanya, tentang af'alnya tu. Itu ngaji Usuluddin. Tapi nak suruh dia timbul dalam hati, kena mengaji ilmu tasawuf, kaedah-kaedahnya. Dan itulah yang ditunjukkan di dalam Al-Quran. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang bermujahadah ni, itu kunci dia disebut mujahadah. Tapi dia ada prinsip dia lah, ada amalan dia, ada kaedah dia, ada ilmu dia, ada bimbingannya. Alladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Kami akan tunjukkan, kami akan hidayahkan. Allah Ta'ala akan beri, kalau orang ikut jalan ini, orang ikut jalan mujahadah ni, dia ikut kaedah-kaedah aturan yang betul ni, dia akan dihidayahkan hatinya oleh Allah. Jalan-jalan, petunjuk-petunjuk, pedoman-pedoman yang menjadikan hatinya lebih dekat dengan Tuhannya, lebih faham tentang Allah, lebih yakin, lebih teguh kepercayaannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia mari buah tu hasil daripada mujahadah dia, hasil daripada usahanya tu. Itu yang kita kena belajar sungguh. Perlukan kepada pengajian. Jadi nur ini diperlui dengan cara itu. Jadi masuk dalam hati, Nabi kabut infasaha wan syaraha. Wan syaraha ni lapang dan terbuka. Apa arti lapang dan terbuka? Kita ni disempitkan fikiran kita dengan batasan-batasan sebab musabab yang bermacam-macam.
dibataskan, disempitkan pandangan makrifat kita ni. Kadang-kadang ditakdirkan kita ni kebetulan silap letak nak ambil air sembahyang, hilang 10 riyal. Kita rasa macam hilang segala-galanya. Padahal 10 riyal tu banding dengan orang kita ada tu ujung kuku pun tak sampai. Tapi kita rasa atas kehilangan tu macam hilang perhabis benda. Sempit pandangan kita, sangat sempit. Kita demam 2-3 hari, kita rasa macam hidup kita ni macam negatif semua hidup kita ni. Seminggu lah demam seminggu, seolah-olahnya hidup kita ni tak ada benda baik. Padahal banding dengan umur kita tu tak ada sebilangannya. Itu pandangan yang sempit. Kita tengok kepada sebab musabab kepada kejadian sesuatu, sebab musabab kepada kematian, sebab musabab kepada kegagalan. Bila timbul sebab musabab ni seolah-olahnya tak ada harapan, seolah-olahnya tak ada harapan. Ini sempit pandangan kita. Kenapa? Dibatasi pemikiran kita, pandangan iman kita disempitkan oleh sebab musabab dan pandangan-pandangan keduniaan tadi itu. Tapi bila nurul iman ini dicampurkan, dimasukkan ke dalam hati oleh Allah, dia akan membuang sebab musabab tu. Semuanya dengan kehendak Allah. Apa-apa hal pun kalau Allah kehendaki pasti ada jalan dia. Dia nampak luas. Tak apalah, ini sebahagian saja. Ini sebahagian kecil saja. Sebahagian kecil saja. Baru 2-3 hari, tak apalah. Waktu lain banyak lagi kita sihat. Waktu lain hilang sebahagian, Allah Akbar, dah silap tadi, terlupa sikit. Tapi hari kita ada banyak lagi. Dia akan melapangkan. Wan syaraha ni lapang kerana memandang kepada sifat-sifat kesempurnaan Allah, kekuasaannya, kehendaknya, rahmat dia. Tapi orang kita tak pandang benda tadi kita rasa kita ni tak bernasib baik semua. Gaji naik semua, tapi berasa tak bernasib baik semua aku ni. Ini bagi nyakit tu. Tak buat malang semua aku ni. Tapi kat situ tak tahu naik gaji dia. Tapi berasa. Sebab apa berasa itu? Kerana sempit pandangan iman. Tapi bila nurul hidayah ni dibukakan Allah, alhamdulillah, nampak, terasa pemberian-pemberian itu. Bahkan rasa begitu bernilai, berharga. Kenapa? Atas benda yang sama, perasaan lain perasaan. Kejadian yang sama berlaku pada dua orang, tapi dihayati dan dirasai secara berlainan. Kenapa? Kerana tadi infasakha wan syarahat, lapang dan terbuka. Kadang-kadang kita takut bimbang dengan kadang-kadang yang berlaku ni, penuh kebimbangan. Sebab kita ditutup dari memandang keluasan rahmat Allah, ditutup daripada memandang kebijaksanaan Allah, hikmah kebijaksanaan, ditutup dari memandang tentang terlaksana kudrat iradat dia tu. Tak nampak tu bahagian tu. Bukan tak ada keyakinan tu, tapi tak nampak. Inilah nur, inilah yang dibicarakan dalam kitab ini. Dan nur itulah yang perlu kita fahami. Kita kena tahu kat mana. Bagi orang nok lah, orang tabuh tak apalah. Orang tabuh tak apa. Orang nok dia kena tahu apa nur ini dari mana, apa caranya mengaji kitab ini. Bagi orang yang menginginkannya, orang yang nok, orang yang tabuh, biar ke dia. Tasawuf ni ilmu gharib, ilmu terasing. Sejak dari dulu sampai sekarang dan akan datang, terasing. Memang orang yang ditakdirkan ataupun dibukakan, dipertemukan dengan laluan ini mungkin tak ramai sepanjang zaman, sejak dari dulu. Kau dah masing-masing lah. Sesiapa yang dikehendaki oleh Allah, maka digerakkanlah untuk mendapatkannya. Tapi kenyataannya ilmu ini termasuk ghuraba. Ghuraba ni yang terasing. Terasing ni janggal. Janggal. Lebih-lebih lagi zaman kita hari ini ni, dengan keadaan yang bermacam-macam. Kadang-kadang kenapa ilmu ni jadi terasing? Banyak sebab. Sejak dari dulu lagi. Ilmu al-khusyuk ni
Menurut Ubadah bin Samit ni yang meriwayatkan hadis tentang ilmu yang akan dikurangi, yang diangkat, yang akan diambil oleh Allah Taala ni, kata beliau adalah al-khusyu', ilmu khusyu'. Ilmu ni lah ilmu yang mula-mula sekali yang Allah Taala akan ambil, terik, cabut daripada manusia. Ilmu ni al-khusyu' disebut oleh Ubadah. Tapi hari ni tak, orang tak kenal nama ilmu ni. Al-khusyu' hari ni orang sebut ilmu tasawuf, istilah hari ini. Jadi kenapa kadang terasing? Banyak sebab lah. Salah satu sebabnya kadang-kadang kita rasa payah tasawuf ni. Antara rumutan-rumutan yang pernah kita dengar lah tentang tasawuf ni, kita payah mengaji tasawuf ni. Payah sebab tak kena anak kuci. Anak kuci tak kena. Kita duduk tengok besar mata apa ni, kuci pintu pagar Allah. Duk tengok besar. Padahal kalau ada anak kuci dia tu mudah sangat je buka. Puncanya kerana tak kena anak kuci. Jadi kita pernah dengar setengah orang bersungguh, payah tasawuf ni. Sebab tadi dia mengaji dia tasawuf ni, bila belajar tasawuf ni kena gini, kena gini. Tapi kalau tidak dapat bimbingan, pedoman, kekunci yang betul, memang rasa payah. Dan saya tak kata siapa dia, kita pun tepuh cara yang sama. Kita pun rasa gitu juga satu ketika dulu. Tapi kita sabar, kita belajar. Nampak kunci dia, oh rupanya taklah payah sangat seperti yang kita sangka sebelum ni. Kena ada kunci dia. Apa-apa hal pun kena ada kunci. Matematik pun gitu. Kau tak tahu kaedah sipil dia, formulir, memang payah ilmu tu. Tapi kalau reti formulir dia, payah jadi mudah sekali. Samalah benda-benda lain pun kekunci dia kena ada. Jadi menyebabkan ilmu ni jadi gharib, salah satunya kerana tanggapan yang salah, persepsi yang salah, sehingga dia rasa payah. Kali tak mau mengaji, payah mengaji. Tasawuf ni kena khusyuk, hati ingat, dah bila nak boleh gini. Tapi kalau dia belajar kunci dia tu, tidaklah semudah yang disangkakan, tidaklah sepayah yang disangkakan. Ada ikhtiar dan usahanya, dan dapat hasil-hasilnya kadang-kadang. Yang kedua, antara sebab lah dalam penelitian saya, kenapa ilmu ini jadi terasing sejak dari dulu, salah satunya tadi kerana dipandang sebagai susah. Lepas tu dipandang sebagai doktor dia juga, dipandang oleh masyarakat doktor. Sebab apa? Kerana banyak fenomena masyarakat ni yang berbaju tasawuf tapi bernilai negatif kerana membawakan penampilan yang salah. Baju tu baju tasawuf, tapi pembawakan tu pembawakan doktor. Dulu pernah terjadi di tempat kita, ada setengah orang tu dia dapat kesedaran, keinsafan sikit, lalu dia berubah. Lalu dia buat apa? Dia lagi dalam hutang. Lagi dalam hutang tak sekarang. Kenapa? Kerana ada persepsi pandangan tersendirilah. Jadi kita, aku dah boleh hidup dalam hutang gini. Aku nak hidup mana dalam hutang ni? Tak boleh. Jadi apakah tasawuf suruh gitu? Atau macam mana? Tapi perbuatan dia tu, penampilan dia tu nampak ciri-ciri tasawufnya. Orangnya tu kadang-kadang suka berzikir, suka datang ke masjid, tangan ada sebeh macam-macam. Penampilan, penampakan tu, ciri-ciri tu, kalau orang tengok, ada ciri-ciri yang orang sebut sebagai ahli tasawuf lah. Tapi bila tunjuk macam tu dia membawa persepsi, akhirnya orang takut. Kadang-kadang mulut orang jangan mengaji kita ikan ni kat gila ising. Kita dengar suara-suara ni ising. Mengaji kita ikan ni ising lagi. Kita nak tengok berapa orang jadi ising ngaji kita ni. Tapi itulah yang disebut-sebut, dan ramai orang percaya. Yang secara kebetulan pula secara kebetulan mungkin berlaku beberapa kes di kampung dia tu, dia ngaji benda lain. Lepas tu jadi sasar dak saudara. Dia ada masalah lain, jadi penyakit lain, jadi dak betul. Cuma mungkin kebetulan sekali-sekala ni dia pernah pergi ngaji kita ikan tu. Orang kaya ni pergi ngaji kita ikan jadi gila dak saudara. Tersebar cerita.
Ini persepsi dan banyak lagi lah. Tapi oleh kerana sudah masuknya waktu Isyak, kita berhenti setakat ini dulu, dan insya-Allah akan bersambung pada minggu-minggu yang akan datang. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.